A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya Muhammad Hafiz bin Husin, nombor metrik 7506190254590001. Pusat Pengajian Universiti Terbuka Malaysia, Sungai Petani, Kedah. Bidang pengajian sarjana muda pengajaran pendidikan rendah. Tugasan HBEP 4609, HBEF 4609 praktikum untuk sesi pembelajaran semester Januari 2023. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji dan syukur padamu ya Allah, kerana di atas nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, nikmat panca indera yang sempurna, ya anak-anak, dapat kita lagi berkumpul di tempat yang amat berkah ini, yang mana barang siapa yang berkumpul untuk berzikir, untuk ilmu, maka situ adalah keberkatan. Hatta seluruh makhluk di langit dan di bumi akan mendoakan kesejahteraan kepada orang-orang yang berhimpun untuk takarub, iaitu mempelajari ilmu untuk mendekatkan Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, sebelum kita teruskan pengajian pada hari ini, jom kita sama-sama membaca doa sebelum belajar seperti mana yang tertera di skrin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya anak-anak, terima kasih, alhamdulillah wa syukurillah di atas pembacaan doa bersama ustaz tadi, insya-Allah. Okey, baik. Apa khabar semua hari ini? Alhamdulillah, syukur, sihatnya. Okey. Kata alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat sihat yang diberikan kepada kita. Okey, baik. Sebelum itu, ustaz akan tunjukkan kamu sekeping foto seperti yang tertera di gambar ni. Apa yang kamu lihat semua, wahai anak-anak sekalian? Kelas, cuba bagi tahu ustaz. Di sini kamu akan nampak apa? Seorang lelaki, iaitu seorang manusia yang memegang tongkat, berdiri di atas ketul batu atau bertanah yang tinggi, dan di bawahnya ada sekumpulan apa ni? Sekumpulan kambing, iaitu biri-biri. Apa dia? Biri-biri. Ada hitam, ada kuning, ada kelabu, macam-macam lah. Banyak lah. Ni banyak ni. Nampak di sini banyak. Ini apa dah? Kambing. Yang ini seorang lelaki. Di sini bukit yang berumput. Okay. Apa yang kamu dapat faham daripada gambar tersebut? Siapa boleh beritahu ustaz? Ya, pengembala kambing, seorang lelaki yang dan kumpulan kambing yang banyak, itu namakan pengembala kambing di suatu tempat padang ragut, insya-Allah. Apa yang ustaz nak bagi tahu kamu tentang pelajaran kita hari berkaitan dengan gambar ni? Jom kita ikut bersama kita, iaitu pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kepribadian Nabi, kisah Nabi Muhammad mengembala kambing, iaitu Nabi Muhammad mengembala kambing, pekerjaan Nabi Muhammad mengembala kambing. Itulah yang bertanya gambar tadi.
Ya, pendidikan Islam, bidang sirah, Nabi Muhammad, tajuknya Nabi Muhammad seorang penggembala kambing. Seperti mana yang kamu lihat di gambar tadi, seorang lelaki dan sekumpulan kambing. Maka Nabi seorang penggembala kambing. Baik. Apa objektif yang kita akan dapat daripada pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kamu akan dapat menyatakan pekerjaan Nabi Muhammad. Apa dia? Menyatakan. Kamu akan beritahu kepada ustaz, pekerjaan Nabi Muhammad apa dia. Yang kedua, kamu akan dapat menyebut siapakah Halimatus Sa'diyah dalam penceritaan nanti. Yang ketiga, kamu dapat menyatakan siapa yang menjaga Nabi Muhammad selepas kematian ibunya. Nabi Muhammad duduk dengan siapa? Sebab ibu baginda meninggal dunia. Kamu akan dapat tahu selepas daripada nanti. Yang seterusnya, menyebut Nabi Muhammad mengembala kambing bersama siapa? Kamu akan dapat tahu juga. Yang seterusnya, menyatakan hikmah pekerjaan Nabi Muhammad sebagai pengembala kambing. Apa hikmah? Apa pengajaran daripada pengembala kambing tersebut? Nabi dapat pengajaran apa dan kita pergi ambil pengajaran tersebut. Okey, baik. Ini objektif yang kita semua yang kamu akan dapat, insya-Allah. Dan seterusnya, aktiviti apa yang kita lakukan dalam pembelajaran hari ini? Yang pertama, tentulah ustaz akan bagi penerangan tentang kamu, pengembala kambing, pekerjaan Nabi, dengan siapa semua yang tadi itu. Yang kedua, ustaz akan melatih tubi supaya kamu menyebut dan bersoal jawab secara lisan dengan kamu. Apa yang kamu dapat faham, apa yang dapat tahu. Yang keseluruhnya, kamu dapat baca teks secara kelas. Kamu baca teks nanti secara kelas, ustaz akan tayang di sini. Yang seterusnya, penilaian dan peneguhan supaya kamu dapat lebih faham dan lebih tahu apa yang ada, apa yang kamu dapat daripada ustaz, insya-Allah. Seterusnya, okey, baik, tengok di sini kelas. Okay, cuba ikut ustaz baca. Nabi Muhammad mengembala kambing bersama siapa? Halimatus Sa'diyah. Cuba sebut semua. Halimatus Sa'diyah. Siapa Halimatus Sa'diyah tersebut? Mungkin murid-murid masih ingat lagi siapa Halimatus Sa'diyah tersebut. Okey. Siapa Halimatus Sa'diyah? Ibu susuan Nabi? Ya. Alhamdulillah, syukur ada di antara kamu yang ingat, iaitu ibu susuan Nabi. Okey, baik. Jom kita tengok siapa Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah iaitu binti Abi Zuhaib. Ayahnya nama Abi Zuhaib. Anak pada Abi Zuhaib Halimatus Sa'diyah, nama Halimatun. Waktu wanita di kalangan kabilah Bani Sa'ad. Dia ni daripada Bani Sa'ad, kabilah dia. Ibu susuan Nabi Muhammad. Ya, Halimatus Sa'diyah tu ibu susuan Nabi Muhammad, iaitu mempunyai ternakan kambing. Halimatus Sa'diyah ada kambing. Kan? Okey, baik, seterusnya lagi. Okey, kelas. Cuba tengok, cuba baca, ikut ustaz baca. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 4 tahun. Umur berapa? 4 tahun. Apa yang berlaku pada baginda? Baginda membantu ibu susuannya. Siapa ibu susuannya? Tentulah Halimatus Sa'diyah yang mengembala kambing bersama saudara penyusuannya. Dia ada saudara susuan, iaitu anak Halimatus Sa'diyah, itulah Ishaq susun Halimatus Sa'diyah, dan Nabi pun Ishaq susun Halimatus Sa'diyah. Maka itu namakannya saudara susuan di perkampungan Bani Sa'ad. Di mana? Di perkampungan Bani Sa'ad yang jaraknya lebih kurang 160 km daripada Mekah. Okey, baik. Ini tentang sejarah Nabi Muhammad berumur 4 tahun, iaitu baginda membantu ibu susuannya Halimatus Sa'diyah mengembala kambing bersama saudara susuannya di perkampungan Bani Sa'ad yang jaraknya lebih kurang 160 km daripada kota Mekah. Okay, baik, seterusnya, setelah ibu baginda iaitu Aminah binti Wahab, masa umur 4 tahun, ibu Nabi ada lagi. Dan selepas itu, iaitu ibu Nabi bernama apa? Iaitu Aminah binti Wahab, meninggal dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh siapa? Oleh datuknya, iaitu Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau merupakan seorang pembesar kaum Quraisy yang sangat dihormati oleh penduduk Mekah. Siapa yang sangat dihormati oleh penduduk Mekah, kelas? Iaitu Abdul Muttalib bin Hashim. Siapa dia? Itu datuk Nabi lah. Dia orang dihormati atau tidak? Ya.
dihormati oleh penduduk Mekah. Hebatlah Datuk Nabi ni. Nabi Allah akan pilih daripada bangsa dan keturunan yang hebat-hebat. Datuknya sangat sayang kepada baginda. Pada siapa? Pada Nabi lah. Datuk siapa? Datuk Nabi lah. Nabi Muhammad SAW dipelihara oleh datuknya selama berapa tahun? 2 tahun. Baik, bagus anak-anak. Nabi dipelihara oleh datuknya selepas kematian ibunya selama 2 tahun. Siapa nama datuk Nabi Muhammad? Abdul Muttalib. Okey, baik, seterusnya. Datuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, masya-Allah, selepas ibunya meninggal dunia 4 tahun, datuk beliau punya, datuk dia pula yang meninggal dunia ketika Nabi berumur berapa tahun? 8 tahun. 4 tahun ibunya meninggal, 8 tahun datuknya meninggal. Sedih tak? Tentulah sedih. Sebab hilang 2 orang yang sangat-sangat menyayanginya. Bapa saudara Nabi Muhammad. Apa nama bapa saudara Nabi Muhammad? Abu Talib bin Abdul Muttalib. Diamanahkan. Apa maksud diamanah? Iaitu diberi tanggungjawab untuk memelihara, menjaga Nabi Muhammad. Siapa yang bagi amanah tanggungjawab? Datuk Nabi Muhammad. Ini bapa saudaranya. Datuknya bagi amanah kepada Abdul Talib. Bila aku mati nanti, aku bagi tanggungjawab kang, jaga cucu aku ni, iaitu Muhammad. Maka Abu Talib menjaga baginda seperti anaknya sendiri. Hebat. Kita kalau ada dapat datuk dan bapa saudara macam ni, sangat-sangatlah kita rasa seronok. Moga-moga Allah beri kita bapa saudara macam Abu Talib. Okey, Nabi Muhammad mengembala kambing bersama siapa? Abu Talib. Siapa Abu Talib tu? Bapa saudara Nabi. Bagus. Ya, kelas. Jom baca sama dengan Ustaz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja sebagai pengembala kambing. Untuk apa? Untuk mengurangkan beban bapa saudara. Apa maksud mengurangkan beban? Yakni bila Nabi duduk dengan bapa saudara, tentu dia ada makan, nak minum, nak pakai. Betul tak? Semua tu memerlukan kos. Jadi Nabi seorang yang bertanggungjawab. Dia tak duduk saja, dia menggunakan masanya untuk membantu dengan cara mengembala kambing, untuk memperolehi sumber pendapatan. Baginda mengembala kambing milik siapa? Milik orang Mekah dan menerima upah. Itu kita boleh ambil iktibar. Kita ambil bela kambing, kita buat sesuatu pekerjaan yang dapat upah tu kita boleh gunakan untuk sebab hidup kita. Nabi Muhammad sallallahu akan membawa kambing-kambing tersebut makan rumput di kawasan bukit dan lembah yang terletak di sekeliling bandar Mekah. Semasa Nabi mengembala, baginda memerhatikan. Nabi ni orang yang bijak. Dia memerhatikan dan meneliti kejadian alam. Dia tengok bukit, dia tengok air sungai, dia tengok langit, dia tengok pokok. Sebab apa? Allah suruh kita memerhatikan ciptaannya. Maka dengan pemerhatian tersebut, kita akan dapat lagi memuji, mengagumi ciptaan Allah Ta'ala. Tentulah sudah pasti kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Tengok langit yang dibina oleh Allah Ta'ala tanpa tiang. Tengok gunung yang besar yang tidak bergoncang. Tengok sungai, tengok laut. Maka sebutlah Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hebat sungguh ciptaan Allah Ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Baginda sangat kagum melihat segala yang ada di sekeliling dan sering bertanya kepada diri, siapakah yang menjadikan semua ini? Tentulah jawapannya apa anak-anak? Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memiliki dan mencipta segala alam ini. InsyaAllah. Jadi sebelum kita mengakhiri tajuk hari ini, tentulah ada hikmah Nabi Muhammad mengembala kami. Apa dah hikmah dia? Iaitu pengajaran yang kita boleh ambil daripada pekerjaan Nabi tersebut. Kan? Yang pertama, apa dia anak-anak tersebut? Belajar berdikari. Yang kedua, mencari rezeki. Yang ketiga, sabar. Okey, baik. Apa pula yang dimaksudkan belajar berdikari ni? Apa dia? Tentu macam ni. Dengar, Ustaz nak bagi tahu. Bukan duduk berdiri. Berdikari iaitu kita menggunakan akal, anggota badan, panca indera kita
untuk melakukan sesuatu tanpa bergantung pada makhluk yang lain kecuali Allah SWT. Berdikari. Kita boleh buat apa? Kita boleh buat sesuatu. Contohnya kita boleh bantu ibu bapa kita. Kita masak, kita berniaga, kita membersih. Itu berdikari tu. Kita basuh baju kita, kita basuh kasut kita, kita basuh pinggan kita makan. Itu berdikari lah. Nampak? Jadi kita tak perlu orang tolong kita. Kita boleh buat apa yang kita nak, kita boleh berdikari sendiri. Itu maksud berdikari. Macam Nabi, dia berdikari. Dia pergi mengembala kambing, dapat upah. Maka dia boleh membantu bapa saudaranya, datuknya. Dan siapa saja yang berdekatan dengan Nabi, dia boleh berdikari. Yang kedua, mencari rezeki. Mencari rezeki maksudnya apa dia? Kita boleh gunakan segala kemampuan, kemilik yang Allah Ta'ala bagi semua manusia ni. Dia ada rezeki masing-masing. Guna kita rajin atau malas. Kita rajin, kita dapat banyak. Kurang, dapat sedikit. Maka gunalah kepintaran yang kita ada. Maka datang dengan menuntut ilmu, dengan ilmu lah akan menjadi kita pandai untuk mencari rezeki. Allah kata, bertebarlah kamu di atas muka bumiku dan ambillah yang kamu suka, mengikut syariatku yang halal, dengan mencari rezeki tanpa mencuri dan mengambil hak orang. Berusahalah dengan ilmu. Bila kita ilmu, ngaji pandai pun semua, kita dapatlah kaya raya dengan ilmu yang kita ada tu. Jadi saintis, jadi doktor, jadi ahli usahawan, jadi bisnes, jadi pembekal, macam-macam. Jadi belajarlah. Yang ketiga, sabar. Semua tu daripada berdikari, mencari rezeki, sabar tu kena as-sabru minal iman. Sabar daripada iman. Sabar tu membawa kita kepada kejayaan. Kalau kita boleh putus asa lah. Sabar tu maksudnya buat sekali tak berjaya, 2 kali tak berjaya, 3 kali, mungkin yang ke 100 kali tu baru kejayaan. Seperti mana yang diberi contoh-contoh yang kita dengar, insya-Allah. Okay, baik. Alhamdulillah anak-anak. Jadi itulah hikmah Nabi Muhammad SAW dalam pekerjaannya mengembala kambing di usia muda tadi. InsyaAllah kita boleh ambil iktibar. 3, belajar berdikari. Yang kedua, mencari rezeki. Yang ketiga, sabar. Dan seterusnya. Untuk pengukuhan dan penilaian. Jadi, soal jawab. Secara lisan. Apa yang kamu tak faham berkaitan dengan tajuk ni, kamu boleh tanya Ustaz. Dan Ustaz ulangi. Okey, baik. Apa yang kita belajar tadi adalah satu amalan yang ditunjukkan oleh Nabi kepada kita. Nabi nak tunjuk kepada kita bahawasanya dengan tulang 4 kerat ni kita boleh buat segala-galanya. Kalau kita berilmu. Nabi belajar. Nabi tidak ada ilmu tentang ulang kambing, tapi dia belajar. Maka dia boleh dapat berdikari dengan membantu dirinya dan siapa yang berada dengannya, insya-Allah. Okey, sebelum kita pergi pada kesimpulan, kita tengok dulu latihan yang kita boleh dapat daripada pembelajaran ni. Kamu tengok ni latihan sirah berkaitan dengan Nabi Muhammad pengembala kambing. Okey, anak-anak boleh datang ke depan. Siapa? Okey, Ali datang ke depan. Okey, datang. Buat latihan tersebut dengan dengan apa? Wall. Semasa Nabi kecil, masa kecil Nabi Muhammad mengembala apa? Kambing. Okey. Betul. Yang kedua, Nabi Muhammad tinggal bersama siapa? Selepas kematian ibu dan datuknya. Deng, bapa saudara. Seperti mana kita belajar tadi, bapa saudara Nabi. Yang ketiga, ketika Nabi berumur 8 tahun, siapa yang telah meninggal dunia? Ayahnya, ibunya, datuk, neneknya. Datuknya. Betul. Ibunya dia ketika umur Nabi 4 tahun. Okay, baik. Baginda mengembala kambing kepunyaan penduduk siapa? Mekah atau Malaysia? Tentulah Mekah. Nabi mana main Malaysia kan? Okay, baik. Yang kelima, pada umur Nabi Muhammad, ibunya telah wafat. Umur berapa tahun?
4 tahun. Oh, 6 tahun ibunya Muhammad. Oh betul, 6 tahun. 4 tahun dia bersama ibu susuan dia. 6 tahun ibunya meninggal dunia. 8 tahun datuknya meninggal dunia. Okey, baik. Alhamdulillah anak-anak. Jadi itulah sedikit contoh pengukuhan untuk anak-anak boleh buat nanti insya-Allah. Okey, ustaz akan bagi latihan bertulis kepada anak-anak insya-Allah. Okey, baik. Apa yang kita dapat daripada pembelajaran hari ini, iaitu yang pertama, mengamal sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa dah? Sabar, tekun, tak putus asa, mengembala kambing, mengambil upah. Nabi pun mengambil upah. Bukan Nabi duduk saja banyak lagi. Siapa yang bekerja itu adalah sunnah Nabi. Yang kedua, menjaga kesihatan tubuh badan. Ya, apabila kita bekerja kita akan sihat. Kecuali kalau lihatlah orang yang tak bekerja, yang malas makan tidur, bangun makan tidur, dia akan dapat sakit. Okay, yang ketiga, melatih diri supaya berdisiplin. Orang yang bekerja dia akan berdisiplin. Dia mengikut peraturan waktu, datang pukul tepat, balik tepat, bekerja pun ikut waktu, maka dia berdisiplin. Itulah Nabi ajak. Tidak boleh berputus asa dalam berusaha, kena berusaha bersungguh-sungguh. Jangan putus asa, buat sekali tak berjaya, yang kedua, yang ketiga, mungkin yang keberapa pun dia akan satu kejayaan. Sebab apa? Allah akan bagi orang yang berusaha. Dia tak kira bangsa apa, agama apa, kafir kah, usaha dapat, malah tak dapat. Itu rezeki Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak berkira. Siapa usaha dia dapat, siapa usaha lebih dia dapat lebih. Yang ketiga, minda sentiasa cergas. Orang yang berfikir untuk mendapat kejayaan, dia akan cergas. Hari ini lebih baik daripada semalam, semalam lebih baik daripada kemarin. Maka itulah orang yang hebat. Maka kita akan menjadi umat yang disayangi oleh baginda Nabi Muhammad, insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi ustaz harap semua boleh memahami dan menguasai pembelajaran ini dengan sedikit latihan diberi, dengan soal jawab, dan ustaz akan selingan dengan lembaran kerja rumah insya-Allah. Jadi ada persoalan boleh maklum bertanya kepada ustaz. Ustaz akan cari jalan penyelesaian. Dan akhir sekali kita akhiri pembelajaran dengan hari ini dengan lafaz Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.